produk keluaran Melayu Bumiputra tidak semestinya secara automatik menjadi produk halal. Meskipun sesebuah perusahaan itu dijalankan seseorang beragama Islam, mereka tetap digesa mendapatkan pengiktirafan halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Polemik berasaskan kepenggunaan terutama dalam membincangkan makanan dan pemakanan tidak pernah pudar walaupun berlakunya perubahan masa dan perkembangan masyarakat manusia. Boleh dikatakan hampir saban tahun, pelbagai isu berkaitan dengan kepenggunaan timbul dalam masyarakat Malaysia, terutamanya pengguna Muslim. Di Malaysia, isu-isu yang berkaitan melibatkan isu-isu yang benar-benar berlaku seperti pemalsuan produk, penggunaan logo halal palsu dan penggunaan bahan-bahan yang diharamkan. Malah, ia turut melibatkan isu-isu halal yang palsu. Isu-isu berkaitan produk yang melibatkan khinzir, alkohol dan penyembelihan. Isu-isu lain yang berkaitan halal. Selain daripada isu yang melibatkan khinzir, arak dan bangkai, terdapat juga beberapa isu palsu yang disebarkan. Selain itu, isu beras tiruan ataupun plastik, syarikat pengedar beras tempatan iaitu Faiza dan Sukaramai telah dikaitkan dengan penjualan beras tiruan ke pasaran tempatan. Maklumat ini disebarkan ekoran timbulnya isu penghasilan beras tiruan di negara China. Seterusnya, kita pergi kepada latar belakang dan punca isu. Latar belakang halal ada 3 kategori. Yang pertama, Al-Quran, hadis dan ijtihad. Seterusnya, kita pergi kepada punca isu. Yang pertama, penyebaran media sosial. Penyebaran berita palsu ini disebarkan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain. Yang kedua, pihak kerajaan telah mengambil tindakan bagi pelaku yang menyebarkan berita palsu ini dengan kompaun denda maksimum RM500,000 dan 10 tahun penjara atau kedua-duanya, dan denda maksimum RM3,000 sehari jika kesalahan berterusan selepas disabitkan kesalahan. Punca isu yang kedua ialah akhbar harian. Yang pertama, pihak wartawan sengaja menghangatkan keadaan dengan mencetuskan propaganda yang boleh mengelirukan pembaca. Yang kedua, pihak wartawan mengambil sumber rujukan dari sumber yang tidak sahih hukumnya. Kita pergi kepada punca isu yang ketiga, iaitu pembaca. Yang pertama, pembaca hanya membaca dengan tajuk besar sahaja. Yang kedua, pembaca menyalah tafsirkan tajuk yang ditulis tanpa membaca isi huraiannya. Seterusnya, pandangan ulama bagi penularan berita palsu berkaitan produk bukan Muslim yang mempunyai logo halal. Pandangan yang pertama daripada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa sesetengah pandangan pihak yang mengatakan setiap orang Islam itu dipercayai adil kerana Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas
telah menyuruh supaya menyelidik sesuatu berita sebelum ia boleh diterima pakai. Jadi, apabila sesuatu berita diperoleh serta ada melalui medium percakapan atau teknologi seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya, berita tersebut perlu diselidik terlebih dahulu. Okey, pandangan yang kedua daripada Dr. Yusof Al-Qardawi. Prinsip bagi halal dan haram ni, asal bagi sesuatu perkara adalah mubah. Seterusnya, kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah SWT itu sendiri. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah sama seperti syirik. Mengharamkan yang halal boleh mengakibatkan timbulnya perkara keji dan memudaratkan. Perkara yang halal tidak memerlukan lagi perkara yang haram. Perkara-perkara yang membawa kepada haram adalah haram sama sekali. Okay, seterusnya, berhelah dalam perkara yang haram adalah haram. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Seterusnya, menghindarkan diri daripada perkara syubhah kerana khawatir, yakni takut terjebak ke dalam perkara yang haram. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang dan keadaan darurat membenarkan perkara yang dilarang, yakni perkara yang haram. Antara kesan dan isu terhadap penularan berita palsu berkaitan dengan produk non-Muslim yang mempunyai logo halal, antaranya pelibatan arak. Arak merupakan di antara bahan yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa juga bahan seperti perahan anggur, nira, barli, beras, ubi, kentang, jagung, gandum dan buah-buahan atau biji-bijian yang lain dikategorikan sebagai arak. Bahan-bahan ini menyebabkan hilang kewarasan akal. Terdapat juga isu yang dikaitkan dengan arak dalam produk makanan dan minuman. Selain itu, kesan penyebaran maklumat halal palsu. Penyebaran maklumat halal palsu dalam masyarakat Islam menimbulkan pelbagai implikasi, antaranya menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Apabila suatu isu halal disebarkan dalam masyarakat, timbul gejala paranormal, ia akan digembar-gemburkan dalam kalangan warga alam maya hingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap isu berkenaan. Ini kerana isu halal merupakan suatu yang sensitif dalam kalangan masyarakat Islam. justru pasaran produk menjunam. Ia dijadikan ketidakyakinan pengguna Muslim terhadap produk menyebabkan permintaan pasaran menurun. Ekoran daripada meningkatnya kes penularan maklumat palsu, pihak kerajaan telah mengambil tindakan proaktif dengan mewujudkan Akta Anti Berita Tidak Benar pada tahun 2018 yang memperuntukkan hukuman berat dengan hukuman bagi penghasil penerbitan dan penyebarannya, iaitu dengan maksimum RM500,000 dan 10 tahun penjara atau kedua-duanya. Dan kedua, denda maksimum RM3,000 sehari jika kesalahan berterusan selepas disabitkan kesalahan. Solusi kepada produk non-Muslim mendapat logo halal. Solusi. Pengusaha Muslim perlu peka bagi memastikan rantaian produk halal lagi taib, suci, dengan meneliti setiap proses pengeluaran, penyediaan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan, pembungkusan sehinggalah penghantaran produk agar tidak tercemar daripada najis. Hal tersebut memudahkan lagi urusan mendapatkan sijil halal sekaligus dapat memberikan keyakinan kepada pengguna Muslim dengan adanya logo halal daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Bahkan, satu taklifan bagi pengusaha Muslim untuk menyediakan produk yang halal lagi suci kepada masyarakat Islam. Solusi kepada penyebaran berita palsu. Rujuk autoriti agama. Dalam konteks isu halal yang ada di Malaysia, pengguna sebenarnya sangat beruntung kerana pihak JAKIM telah membuat satu laman sesawang khusus yang menyenaraikan syarikat-syarikat dan produk-produk patuh syariah.
Malah, mereka juga menyenaraikan hotel-hotel yang patuh syariah di samping logo-logo halal di luar negara yang diiktiraf oleh JAKIM. Jadi, bagi sesiapa yang mempunyai akses ke laman web tersebut, mereka sudah tidak mempunyai alasan untuk mengatakan tidak tahu status halal sesuatu makanan. Sambungan. Yakin dengan logo halal pihak autoriti. Logo halal yang dikeluarkan oleh pihak autoriti agama, sama ada JAKIM atau JAIN, perlu diyakini oleh pengguna Muslim. Sikap meragui akan menyebabkan suasana yang tidak harmoni dalam masyarakat Islam. Ini kerana tiada pihak lain yang lebih berautoriti dalam urusan halal masyarakat Islam. Sebagai pengguna, tiada pilihan yang praktikal dalam pemilihan produk makanan selain logo yang diiktiraf. Logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Halal berasal dari farsa dalam bahasa Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibenarkan oleh undang-undang Islam. Untuk produk makanan yang halal, perlulah mengandungi haiwan yang diiktiraf halal daripada nas syarak, bukan bangkai, dan mestilah disembelih mengikut syarak, kecuali sumber ikan dan belalang. Kedua, bukan sumber daripada najis seperti darah yang mengalir. Yang ketiga, manakala bahan-bahan tambahan yang terdiri daripada pengawet, penstabil dalam makanan mestilah daripada sumber yang suci, tidak bercampur antara yang halal dan haram. Ciri logo halal Malaysia. Mempunyai bintang berbucur 8 di tengah-tengah bulatan, mempunyai perkataan Arab Ha Lam Alif Lam halal di tengah bintang diikuti tulisan Rumi halal. Terdapat juga bulatan logo yang tertulis perkataan Malaysia dalam bahasa Rumi dan dalam bahasa Arab. 2 bintang kecil berbucur 5 diletakkan bagi memisahkan tulisan Rumi dan perkataan Arab tersebut. Di sini dilampirkan logo halal yang tidak sah. Yang pertama adalah dikeluarkan oleh syarikat swasta. Yang kedua adalah logo halal yang lama. Logo halal negara luar yang diiktiraf JAKIM. Yang pertama adalah Australia dan Jepun. Seterusnya adalah daripada Turki, Filipina, United Kingdom dan New Zealand. Seterusnya adalah daripada negara India dan Netherlands atau Holland. Seterusnya adalah daripada negara China dan Pakistan. Penularan berita palsu berkaitan produk bukan Muslim yang mempunyai logo halal semakin menyebar luas di media sosial seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan ramai orang menjadi semakin risau dan menjadi ragu untuk membeli produk yang mempunyai logo halal kerana merasakan was-was akan kesahihan status halal sesuatu produk tersebut. Sebagai umat Islam, perlulah mengetahui langkah-langkah ataupun tata cara iaitu Al-Quran, hadis dan ijtihad untuk mengetahui status halal atau haram sesuatu makanan dengan tata cara yang telah diajarkan dan diberitahu kepada semua umat Islam. Perkara yang dapat disimpulkan di sini ialah kita sebagai umat Islam dan masyarakat Melayu hendaklah mempunyai rasa dan sifat tanggungjawab yang tinggi dengan tidak menyampaikan atau menularkan berita palsu yang dapat menimbulkan keresahan dan kekeliruan kepada masyarakat lain. Selain itu, masyarakat Islam yang lain juga perlulah mengambil tahu dan mempelajari ilmu untuk mengetahui kesahihan dan mengenal pasti sesuatu info itu sahih atau tidak supaya tidak mudah tertipu dengan berita-berita palsu.